muka surat 4 kot ya. Syurga dan neraka telah ada, betul? Saya baru baca sekali tu. Betul ya? Muka surat 4. Syurga dan neraka telah ada tu ya. Jadi syurga ni dah ada ke belum? Jawabnya dah lah. Sebab Nabi malam Mi'raj ke langit, Nabi dibawa masuk syurga oleh malaikat Jibril ya. Jadi itulah bukti sejarah dia. Dan Nabi masuk ke dalam syurga ni bukan dengan roh saja, tapi roh dengan jasad dia sekali. Jadi telah sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa syurga dan neraka adalah makhluk Allah yang pada ketika ini telah pun ada. Di antara dalilnya tentang adanya syurga ialah ayat Al-Quran mengenai janji Allah bagi orang yang bertakwa. Sebab syurga ini akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan syurga itu untuk orang yang bertakwa. Manakala adanya neraka pula adalah ayat Al-Quran tentang ancaman Allah bagi orang kafir. Kita tengok surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, dan bersegeralah olehmu. Bersegera pergi mana tuan-tuan? Ila makbiratin min rabbikum, kepada pengampunan dari Tuhan kamu. Kita manusia biasa ni tak lari daripada la yakhlu anil khata' wan nisyan, tidak lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Maka kita diminta untuk tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat. Jadi keampunan dari Allah yang kita nak minta segera. Ya. Wa jannatin, dan segera untuk mendapatkan syurga. Arduha, yang luasnya syurga itu as-samawatu wal ardu, langit dan bumi. Nanti kita akan sampai di bab depan tentang tingkatan-tingkatan syurga. Ada hadis menyebut syurga ini ada mi'atu darajah, ada 100 tingkat tuan-tuan. Yang arduhas samawatu wal ard, yang luasnya langit dan bumi ini adalah satu tingkat itu, antara tingkat yang pertama dengan tingkat yang kedua itu saja luasnya langit bumi. Dah kalau 100 tingkat, bayangkan macam mana luasnya surga itu. Ada datang satu hadis yang lain, bukan 100 tingkat. Ketika mana seorang penghafaz Al-Quran masuk ke dalam syurga, maka dia diperintah untuk membaca ayat yang dihafal. Setiap selesai satu ayat yang dihafal, dia disuruh naik ke tingkat atasnya lagi. Sampailah ayat yang terakhir, dia baca, dia naik lagi tingkat surga tadi. Bermaknanya bukan 100 tingkat, bahkan ya sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran, iaitulah 6,000 lebih ayat. Itu tingkatan syurga. Ya. Wal ardu uiddat, maknanya arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat mengenai syurga. Surah Ali Imran ayat 131, ayat sebelum itu lagi, Allah Ta'ala menyebut wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wattaqun nar, dan takutlah kamu kepada api neraka. Allati, yang uiddat, telah disediakan oleh Allah lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Jadi dua ayat ini menjadi dalilnya. Okey, kita tengok komentar daripada para mufassirin. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat di atas, beliau mengatakan faqad istadalla katsirum min a'immatis sunnah bihazil ayah ala anna an-nara mawjudatul an liqaulihi uiddat ay ursidat wa hayyiat wa qad waradat ahaditsun katsiratun fi zalika. Imam Ibnu Katsir mengatakan kebanyakan para ulama ahli sunnah wal jamaah, muka surat 5,
berdalil dengan ayat ini bahawa neraka pada waktu ini telah pun ada. Jadi maknanya Ibnu Katsir dia mentafsirkan ayat wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, ya. Ketika mentafsirkan ayat mengenai neraka, maka dia mengatakan bahawa neraka pada waktu ini telah pun ada, telah pun wujud, berdasarkan kepada firman Allah perkataan uiddat. Dia perkataan yang telah lalu, maknanya madi, fi'il madi. Uiddat telah disediakan, perkataan telah. Tapi telah juga kadang-kadang boleh membawa makna tahqiq, makna benda yang benar, benda yang confirm ada, ya. Jadi uiddat artinya telah disediakan. Mana bila telah disediakan memang ya menunjukkan telah ada. Itu Quran. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Saya petik di sini satu hadis yang agak panjang, hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Nasai dan Abu Daud. Nabi SAW telah bersabda, "Lamma khalaqallahul jannata." Saya baca satu-satu tuan-tuan, ya. Tuan-tuan perhati perkataan tu. Lama-lama tuan-tuan besok pandai bahasa Arab. Saya dulu sekolah bukan sekolah Arab pun. Ya. Saya dulu sekolah menengah biasa. Sekolah menengah kebangsaan Teluk Panglima Garang, tingkatan 1, tingkatan 3. Nah, SPM pula sekolah menengah kebangsaan Teluk Datuk Banting. Mana ada sebut perkataan sekolah agama? Tak ada, ya. Lepas tu belajar pengajian non formal istilahnya saya. Tapi alhamdulillah sampai kat merasa ke Universiti Al-Azhar, ya. Jadilah ustaz, alhamdulillah, ya. Kalau tak, wallah alam lah, ya. Tu jumpa kawan-kawan lama satu sekolah, ya. Kita dijemput, ya, ceramah Maulid Nabi kat surau kawan kita. Din, aku nak tanya kau ni, kau dulu sekolah dengan aku sama, macam mana kau boleh jadi ustaz? Itu kerja Tuhan. Ya. Lama lan tatakala khalaqa telah menciptakan Allahu, ya, ketika mana Allah telah menciptakan al-jannata, syurga, wan nara, dan telah menciptakan neraka. Arsala Jibril alaihi salam, Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam ilal jannah, ke dalam syurga. Jadi maknanya ketika mana selesai Allah Ta'ala menciptakan syurga neraka, maka Allah perintah malaikat Jibril suruh tengok buat pertama kali je. Yang namanya surga, yang namanya neraka. Maka orang pertama tengok siapa? Malaikat Jibril. Dia faqala, maka Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril, unzur ilaiha, wahai Jibril, tengoklah ilaiha, kepada, ya, surga. Wa ila ma'adatu li ahliha, dan kepada apa-apa a'datu yang telah aku sediakan li ahliha, bagi ahlinya, fiha, di dalamnya, di dalam syurga. Fa nazara ilaiha, lalu malaikat Jibril pun pergilah tengok ke dalam syurga. Dah selesai dia tengok syurga, faraja'a, dia kembali balik kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala tahu, ya, saja dia buat begitu. Faqala, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu wahai Tuhan, la yasma'u biha ahadun, tidaklah mendengar tentang surga ini itu oleh seseorang. Ya, kalau seorang tu dengar tentang nikmat dalam surga bagian, ya, illa dakhalaha, kecuali dia akan teringin masuk ke dalam surga. Wa amara biha fa khuffat bil makarih, lalu Allah Ta'ala fa amara biha, memerintahkan malaikat Jibril, biha, dengan surga tadi, fa khuffat bil makarih, surga itu dihiasi, jalan nak menuju ke surga itu, bil makarih, dengan benda-benda yang bertentangan dengan kehendak manusia. Makarih mana benda yang dibenci. Sembahyang ni seronok ke tuan-tuan? Tak seronok. Siapa kata sembahyang seronok? Kecuali manusia yang sudah sampai kepada tahap halawatul iman, seronok kemanisan iman, ya. Kalau tak seronok. Sebab itulah tuan-tuan,
kita diperintah oleh Nabi untuk mengajak anak kita tu, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Ajaklah anak kamu bersolat, suruhlah anak kamu bersolat ketika berumur 7 tahun. Betul? 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u asyar. Pukul anak kamu kalau tak solat ketika berumur 10, 7, 8, 9, 10. Kita kena muru, ajak perintah tu dari umur 7, 8, 9, 10. Berapa tahun tu? Tu dia. Umur 10 tu kalau tak nak, taklah kata pukul, kita mentang-mentang baca hadis secara zahir, ini abah pukul kamu ni sebab apa dah 10 tahun. Tak boleh. Itu acah-acah boleh lah. Kena suruh juga. Budak-budak tu belum wajib lagi, belum balik lagi. Tapi maknanya dalam tempoh tu. Kalaulah maknanya mengajak manusia kepada solat ni seumpama makan ayam KFC, senang. Dia tak pernah makan KFC anak kita. Sekali kita beli kan dia, besok tak payah suruh, beli ayam yang semalam sedap lah. Maknanya sekali aja kita ajak terus solat. Tak adanya benda ibadat, memang benda al-makarih, benda yang susah. Jadi nak masuk surga ni semua dihiasi benda-benda yang demikian, Bila dah dihiasi jalan menuju ke surga dengan benda-benda yang bil makarih tadi, yang tidak disukai oleh manusia, faqala, maka Allah Ta'ala berfirman lagi, izhab ilaiha, wahai Jibril, kau pergi sekali lagi, tengok surga. Panzur ilaiha, tengok surga. Wa ila ma'adatu li ahliha fiha, dan apa-apa yang telah aku siapkan kepada ahlinya di dalamnya. Maka Jibril pergi kali kedua, panazara ilaiha, dia tengok kali kedua, fa iza hiya qad khuffat bil makari, surga itu, jalan nak menuju kepada surga itu telah dihiasi dengan benda-benda yang bertentangan dengan kehendak manusia. Faqala, dia balik jumpa Allah balik, lalu dia berkata, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu wahai Tuhan, laqad khasyitu alla tadkhuluha ahadun, demi sesungguhnya aku benar-benar bimbang, khasyitu, aku benar bimbang, alla yadkhuluha ahadun, tidak seorang pun berjaya masuk surga. Kalau macam itulah keadaannya, payahlah, tak ada seorang pun dapat masuk surga tu. Jibril kata begitu. Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman pula, izhab wanzur ilan nar, wahai Jibril, kau sekarang pergi pula tengok pula neraka. Wa ila ma'adatu li ahliha fiha, dan kepada apa-apa yang aku siapkan kepada ahli-ahli di dalam neraka. Panazara ilaiha, malaikat Jibril pun tengok neraka pula. Fa iza hiya yarkabu ba'duha ba'da, malaikat Jibril tengok neraka itu, rupanya dia punya penghuninya itu yarkabu ba'duha ba'da, bertindih-tindih, bertindan-tindan antara satu sama lain, kerana banyaknya, ramainya orang yang masuk surga, yang masuk neraka. Nanti akan jumpa hadis di depan, tajuk nisbah penghuni surga dengan penghuni neraka. Tuan-tuan tahu ada 2 hadis. Satu hadis, setiap 1000 orang, kata disebut dalam hadis itu, setiap 1000 orang, seorang saja masuk surga, 999 orang penghuni neraka. Nisbah. Ada satu hadis pula, dia kata setiap 100 orang, seorang masuk surga, 99 neraka. Jadi maknanya manusia keseluruhan ni yang menghuni neraka ni, jauh lebih ramai berbanding orang yang dalam syurga. Jadi maknanya bila malaikat Jibril tengok, yarkabu ba'duha ba'du, punyalah padat neraka ini sampai bertindih-tindih penghuni yang duduk di dalam neraka. Satu masa Nabi bersama sahabat, tiba-tiba hujan. Kat Mekah zaman dulu mana hujan, sekarang ni tanda kiamat. Bukan setakat hujan, banjir. Mana tak banjir tuan-tuan? Saudi sekarang dah jadi gila. Tak maaf kita sebut juga
Walaupun dia adalah keturunan dari Nabi, dia orang Quraisy. Orang buat mulut Nabi, buat ceramah, dia pergi apa? Tu pakai kostum hantu. Ya, bayangkan gilanya macam itu kan ya. Ni nak buat macam-macam projek, ya. Tengok kan sekarang ni kan ya, dulu kat Mekah, kat Madinah apa semua kan ya. Dulu polisnya banyak orang laki-laki kan, sekarang tukang perempuan pula pakaian tengok. Kita menuju ke arah yang lebih baik kepada Islam. Dia sekarang oleh kerana diberi kekayaan yang begitu hebat, dia nak menuju ke arah kehancuran balik. Itulah besok ya. Itu dia akan datang besok ya. Sebenarnya tanda kiamat sudah hampir. Kita akan membincangkan buku yang ketiga nanti. Ni lepas habis ni tak tahu bila nak habis. Sebulan sekali bab neraka pula saya ada buku dia ya. Lepas bab neraka ni baru ya, kiamat sudah dekat. Yang itu besok tanda-tandanya kat situ. Ya, tanda-tanda kiamat ya. Dekat tuan-tuan ya. Takutnya Mahdi ni dah hampir nak keluar ya. Itu dia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, antara tanda kiamat kan bila mana ya. Bila mana negara Arab sudah menjadi hijau. Banyak hujan, rumput banyak, sekarang jadi menghijau. Itu tanda kiamat. Apabila bayang Kaabah sudah tidak kelihatan, kata Nabi. Sebab apa bayang Kaabah tak kelihatan? Kelilingnya bangunan tinggi-tinggi. Itu hadis, terus tanda-tanda kiamat kecil. Apabila apabila bukit-bukit berlubang. Dulu saya tak faham hadis tadi. Rupanya banyaknya terowong-terowong di Mekah. Kan terowong banyak, bukit berlubang kan tu. Itu tanda kiamat tuan-tuan. Ya, yang paling nyata bila mana hadis Nabi SAW mengenai apa tuan-tuan? Ya, hadis Nabi ketika mana Nabi menyebut yatatawwaluna fil bunyan, manusia berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Dulu ingatkan hadis itu ia secara umum keseluruhan, rupanya tidak. Manusia yang berlumba-lumba yang disebut oleh Nabi menjadi tanda kiamat itu Nabi sebut humul Arab. Bukan dia orang Amerika, orang Perancis, tetapi mereka ialah orang Arab. Bangunan paling tinggi di dunia sekarang duduk di mana? Dubai. 828 meter. Burj Khalifah tu. Dan Muhammad Salman ni nak membina bangunan yang tinggi sekarang ni ialah 2 kilometer. Bermakna bangunan paling tinggi di dunia letaknya di negara Arab yang disebut oleh Nabi. Bila mana akhir zaman hampir kiamat, manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Siapa orang tu Nabi sebut humul Arab. Arab yang buat, ya memang betul. Sekarang Arab yang buat bangunan paling tinggi ya, yang mencakar langit, menunjukkan bahawa tanda kiamat hampirnya sudah akan berlaku ya. Nanti kita bahas dalam buku ketiga. Menarik buku tu tuan ya, tapi jauh lagi lah, lama lagi lah ya. Wa raja'a faqala, maka kembali balik. Faqala wa izzatika la yadkhuluha ahadun fa'am ya. Kita tengok neraka macam itu, kalau orang tengoklah neraka itu, dan demi kemuliaanmu la yadkhuluha ahadun, tak ada seorang pun teringin nak masuk dalam neraka. Fa amara biha fa khufat bisyahwat. Allah Taala perintah supaya neraka itu dikelilingi, jalan nak menujunya bisyahwat. Benda yang menyeronokkan manusia, benda maksiat kan benda syahwat. Ya, balik semula. Faqala irji panzur ilaiha, wahai Jibril tengok balik neraka ya. Fa nazara ilaiha, malaikat Jibril tengok balik neraka. Fa iza hiya qad khuffat bisyahwat, neraka sudah dikelilingi, jalan nak menujunya dengan syahwat. Wa raja'a, dan dia kembali balik kepada Allah. Wa qala wa izzatika, dan demi kemuliaanmu hai Tuhan, laqad khasyitu, demi sesungguhnya aku benar-benar bimbang, la yanju minha ahadun illa dakhalaha, tidak seorang pun berjaya ya. Tidak seorang pun berjaya melainkan semuanya akan masuk ke dalam neraka. Mana mudahnya ya nak masuk ke dalam neraka berbanding nak masuk ke dalam syurga. Muka surat 6. Nabi SAW telah bersabda, "Summan talaqa bi hatta tahabi ila sidratil muntaha." Ini ketika mana Nabi SAW mi'raj ke langit bersama malaikat Jibril. Ini hadisnya, summa kemudian intalaqa bi, malaikat Jibril mengajak aku,
hatta tahabi ila sidratil muntaha, sehingga aku sampai ke sidratil muntaha. Ya, malaikat Jibril kata, ya Muhammad, itu dia sidratil muntaha. Wa ghasiyah alwanun la adri mahya, dan Nabi tengok sidratul muntaha itu, wa ghasiyah diliputi alwanun dengan warna-warna la adri mahya, yang aku tak tahu hakikat sidratul muntaha. Summa udkhiltul jannata, kemudian aku dibawa masuk ke dalam surga. Ya, Nabi antara manusia yang dibawa masuk ke dalam surga dengan roh dan jasadnya sekali. Real Nabi tengok. Ya, bila Nabi masuk ke dalam surga, faiza fiha habayi'ul lu'lu'i, Nabi tengok dinding-dinding bangunan surga diperbuat daripada batu permata, tuan-tuan. Dinding bangunan surga, ya, batunya daripada, ya, batu permata. Ya, wa iza turabihal misku, sementara dia punya tanah surga itu berbau dengan bauan kasturi. Itulah mahalnya surga, tuan-tuan. Ya, daripada Bara' bin Azib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang panjang, yaitu ketika seorang mukmin telah selesai menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dalam kubur. Jadi besok, tuan-tuan, bila kita dah selesai, dah jawab soalan mungkar nakir dalam kubur, ya, dapat jawab semua, maka malaikat kata, nam, tidurlah olehmu. Dia suruh tidur. Tapi malaikat dikata, fayunadi munadin minas samai an sadaqa abdi. Bila seorang mukmin dapat jawab soalan malaikat dalam kubur, fayunadi munadin, ada satu seruan daripada langit, dalam alam barzah itulah, minas sama, daripada langit, maknanya atas lah, daripada atas. An sadaqa abdi, benarlah hambaku. Fabrishuhu fil jaminal jannati, maka bentangkanlah untuk orang di dalam alam barzah itu minal jannati, ya, tilam daripada syurga. Maknanya kita dalam alam barzah tu baring atas tilam ataupun toto lah, ya, toto yang daripada syurga. Dalam alam barzah dah tidur atas toto daripada syurga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan pakaian daripada syurga. Tak masuk syurga tapi dah pakai pakaian dalam syurga. Wabtahu lahu baban ilal jannah, daripada alam barzah ni, tuan, dia akan diluaskan. Ada dua hadis yang saya tengok, ya. Diluaskan alam barzah itu, sabtunya sab'in fi sab'in, 70 kali 70 hasta. Satu hasta tinggi ni. Kalau 70 kali 70, maknanya sampai dinding sana berapa hasta ni? Ada 70 tadi? Ya, lebih kot, ke belakang lagi, ya. Mana diluaskan alam barzah 70 kali 70 hasta. Ada satu riwayat hadis lain, dia kata bukan 70 kali 70 hasta, maddal basar, sejauh mata memandang. Itu alam barzah. Ya, bila dah duduk situ, suruh dibagi tilam, dipakaikan dari surga. Wabtahu lahu baban ilal jannah, dari alam barzah ni Allah Ta'ala bukakan satu pintu yang boleh tengok surga. Belum masuk surga, duduk alam barzah, tapi dibukakan satu pintu yang manusia dalam alam barzah boleh tengok surga. Seronok ke tidak, tuan-tuan? Seronok. Sebab itu alam barzah ni ialah raudatun min riyadil jinan, satu kebun dari taman surga bagi orang mukmin. Tetapi khufratun min khufarin niran, dia juga adalah satu jurang daripada jurang api neraka, diazab di dalam kubur bagi orang-orang yang, ya, kafir, yang zalim, tuan-tuan. Ya, jadi Allah Ta'ala bukakan daripada alam barzah itu satu pintu boleh tengok surga, tempat kembali dia. Dia qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, bila dibukakan satu pintu boleh tengok surga tadi, masuk hawa daripada surga, ya, ke dalam alam barzah. Wa tibiha, dan wangian daripada surga semerbak masuk ke dalam alam barzah. Seronok tak orang duduk dalam alam barzah macam tu? Ya, seronok. Ya, disuruh nam dalam hadis, disuruh tidur. Kita duduk alam barzah, besok disuruh tidur bagi orang mukmin. Ya, nam, dia kata tidurlah olehmu. Sebab tu dia minta pula dengan malaikat waktu awal, dia kata sa'arji'u ila ahli, boleh tak aku nak balik jumpa keluarga aku? Ya,
Sa'ukhbiruka bi anni khair, aku nak bagi khabar kepada mereka yang aku kasih ni baik. Kata malaikat, tak payah, mana boleh balik dah. Ya, 6 tidur sehingga dibangkitkan padang mahsyar besok, baru kita dikejutkan oleh Allah. Tahu-tahu dah padang mahsyar rupanya ni. Dia. Jadi walaupun berapa lama duduk dalam alam barzah, dia tak tak rasalah. Ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa ketika kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar bunyi satu benda, satu objek yang jatuh dari tempat yang tinggi. Maknanya ketika mana sahabat duduk bersama Nabi, ya, tiba-tiba bunyi satu benda yang kuat jatuh. Pum. Nabi dengar, sahabat pun dengar. Ya. Lalu Nabi bertanya, tahukah kamu suara apakah itu? Ya. Kami menjawab, hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Lalu baginda menyatakan, hajarun. Ya, yang kamu dengar bunyi itu ini ialah hajarun. Haza hajarun. Ini ialah bunyi seketul batu. Rumiya bihi pinnari, yang dijatuhkan. Batu itu dilemparkan dari permukaan neraka. Kalau neraka ni macam ini contohlah, ya. Batu itu dilemparkan dari atas ni. Ya. Dari atas permukaan api neraka tadi. Ya. Munzu sab'ina kharifa, semenjak 70 tahun. Dilemparkan dulu daripada atas tadi 70 tahun. Wa huwa yahwi fil nari'an. Ya, dia menjunam jatuh ke bawah, ya. Sekarang sampai ke dasarnya. Hatta taha ila qa'riha, sehingga dia sampai ke dasarnya. Batu itu sampai ke dasar, dia pun bunyi. Tapi makan masa 70 tahun sejak daripada dilepaskan batu itu menjunam sampai ke dasar, makan masa 70 tahun. Agak-agak besar mana neraka jurang tu, ya tuan-tuan. Allah tu, ya Allah. Habis tu, ya. Ke surat 7. Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit, baginda telah melihat surga secara nyata, iaitulah dengan mata dan pandangan Nabi sendiri. Lalu baginda bersabda, waktu Nabi duduk dalam surga ni tadi, ya. Ini Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari, Muslim. Inni ra'aitul jannata, kata Nabi, ya, aku telah melihat surga. Fatanawaltu minha unkuda, dalam surga dia nampak pokok buah-buahan. Ya, dia nampak setandan buah. Di sini tak disebut apa buah dia. Fatanawaltu minha unkuda, Nabi macam nak petik satu tandan. Buah yang berada dalam surga itu nak dibawa balik dunia. Dia. Walau asabtuhu, sekiranya aku berjayalah nak bawa balik setandan buah dalam surga tadi, la akaltu minhu ma baqiyatid dunya, nescaya kamu boleh makan buah setandan yang aku bawa ke dunia ini selama mana dunia masih ada. Tak habis-habis dimakan. Wa ra'aitun nara, maka aku diperlihatkan neraka. Walam ara manzaran kayaumi qati abza, maka aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang sangat mengerikan di dalam neraka. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Perempuan ini mudah masuk surga, tetapi dia mudah juga masuk ke dalam neraka. Nanti kita akan bahaskan di depan. Ada masa lagi 10 minit, ya. Saya hisap berhenti, ya tuan-tuan, ya. Kita kuliah di hujung hari ini tak boleh lama-lama, ya. Sebab daripada pagi dah macam-macam masuk ke kepala kita, ya. Jadi tak kena cara ni ngantuk kita, ya. Cerita sedap mengenai surga ni kadang-kadang ada orang ngantuk juga, ya. Tapi tengok kau masih Kota Damansara ni nampak cergas semua, ya. Alhamdulillah. Okay, hakikat surga yang didiami Nabi Adam ini sekadar perbahasan lah, tuan-tuan, ya. Sebab bila sebut Nabi Adam, dia kan pernah duduk di dalam syurga, kan, ya. Kerana dia memakan buah larangan, akhirnya dia dikeluarkan daripada syurga, ya. Apakah syurga yang didiami oleh datuk kita Adam itu syurga yang kita tengah bahaskan, atau syurga dengan makna yang lain? Ini sekadar perbincangan para ulama, ya. Saya nukil kat sini ni
hanya sekadar perbincangan para ulama. Para ulama pun tak berani nak confirm sama ada surga tu surga betul yang Nabi masuk tu ataupun surga dengan makna yang lain. Perbahasannya agak panjang, kalau tak sempat kita akan sambung lagi. Ulama berselisih pendapat tentang surga yang dijadikan sebagai tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam selepas sempurna kejadiannya sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam supaya turun ke bumi selepas memakan buah larangan di dalam syurga. Itu yang kita diceritakan begitu di dalam Al-Quran. Persoalannya, adakah kedudukan surga itu di langit atau di bumi? Kalau di langit itu surga yang tempat kita nak balik betul. Ataupun di bumi. Ada ke surga kat bumi? Ya, ada. Ya, al-jannah di bumi ni maknanya kebun ataupun taman. Dia ada dua makna. Ya. Kalau di langit itu surga yang kita nak balik besok. Kalau jannah di bumi itu merupakan taman yang cantik, kebun pun disebut sebagai jannah, ya. Maka menurut pendapat yang kuat, ya, menyatakan bahawa surga itu berada di bumi. Ini bukan saya cakap ya, ini pandangan ulama. Ya, menurut pendapat yang kuat mengatakan bahawa surga itu berada di bumi. Maknanya bukan surga tempat kembali, tapi surga dengan mana sebuah taman yang sangat indah yang duduk di atas muka bumi. Pendapat ini berdalilkan kepada ayat Al-Quran sebagaimana berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam di bumi seperti dapat dipahami dari firman Allah. Nabi Adam dijadikan dari tanah kan, min sulalatin min tin, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu datangnya dari Adam dan Adam itu daripada tanah. Tanah itu diambil daripada mana? Daripada bumi. Apakah makna jasad Nabi Adam itu sewaktu belum ditiupkan roh itu Allah Ta'ala ciptakan di bumi ataupun di langit? Yang malaikat tengok bila ditiup roh kan, suruh malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis tak nak sujud tu kan ya. Itu di bumi ke di langit? Kata para ulama ni tu dia dibuat di bumi. Kat mana tempat wallah alam. Ya. Dalilnya mana ni ayat ni? Ya, Baqarah ayat 30. Wa isqala rabb, saya baca ayat terus lah ya, tak baca terjemah satu ni, masuk ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Ya, dia sebut fil ardi khalifah. Khalifah ni maknanya ialah Adam lah. Ya, bukan makna khalifah ni maknanya Khalifah Harun Al-Rasyid, bukan. Ya, khalifah ini maknanya ya pengganti Allah atas muka bumi, dengan mana iqamatud din wa siyasatud dunyabi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Mana memakmurkan dunia ini. Itulah khalifah. Kita ni semua khalifah lah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat pun bila kata begitu, dia kata, apakah engkau wahai Tuhan nak menjadikan atas muka bumi ini orang yang akan merosakkan muka bumi, ya, wa yasfikud dima, dan merosak, menumpahkan darah. Sebab apa? Sebelum maknanya kita manusia duduk atas muka bumi, sebenarnya golongan jin dah duduk sini. Dia 2000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam, dia dah dijadikan. Dia duduk muka bumi, Allah Ta'ala dah lantik dia jadi khalifah. Sebab itu dia ada akal, dia ada nafsu, dia ada ibadat macam kita. Malangnya dalam tempoh dia dijadikan khalifah, dia buat ni lah kerosakan. Berperang, bergaduh, berbunuh-bunuhan tu, akhirnya Allah Ta'ala tarik balik khalifah daripada kalangan golongan jin dengan memerintahkan para malaikat turun ke bumi, bunuh segala golongan jin ni. Lalu malaikat turun dibunuh golongan-golongan jin tadi yang jahat-jahat ni tadi. Akhirnya banyak golongan jin yang menyorok-nyorok. Yang menyorok tu yang dibiarkan, akhirnya beranak pinak sampai hari ini. Barulah dilantik golongan dari kalangan manusia jadi khalifah kita lah. Sebab itu dia dendam dengan kita. Dia dulu jadi khalifah, tiba-tiba tarik balik.
ganti pula manusia. Itu dia tak ya, dia tak puas hati tadi tu. Itu dia. Wa nahnu. Jadi mana malaikat ni? Dulu golongan jin pun macam itu, ini manusia sama juga. Cuma jin daripada api, manusia daripada tanah. Sama gak, ada akal, ada nafsu. Jadi ni manusia bergaduh, berbunuh-bunuh macam tu juga. Tu malaikat dia macam bukan protes, maknanya ya takjub. Malaikat dia puji diri dia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, wahai Tuhan, ya. Kami ni kan golongan malaikat, nusabbihu bihamdik, kami sentiasa bertasbih, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami sentiasa mensucikan kamu ni, ya. Nak buat apalah golongan manusia ni kalau bergaduh-gaduh, lebih kurang gitulah malaikat ni. Kami kan dah ada dah, lebih kurang gitulah, ya. Tapi maknanya bukan protes Allah. Dia macam li ta'ajub. Okey, tengok Allah Taala jawab. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, ya, kamu memang spesies yang baik. Dan dia tak ada nafsu, akal saja. Mana dia tahu nak buat jahat? Tak tahu. Makanan dia ibadat, tuan-tuan. Yang sujud, ya. Yang rukuk, yang tasbih. Kita solat ni, tuan-tuan tahu solat ni. Solat yang kita lakukan ini ialah ibadat para malaikat yang digabungkan. Di orang kalau dah sujud aja, yang tasbih aja. Jadi digabungkan semua, jadilah solat kita. Maknanya kita punya ibadat ni lebih sempurna daripada ibadat yang dilakukan oleh para malaikat. Dia makin dia sujud, makin kenyang. Sebab makanan dia ialah ibadat. Kita ni sebab ada nafsu makan makanan yang itulah, zahir tu baru boleh kenyang. Yang rohani kita tu, yang ibadat tu lah, tapi berlawan antara satu sama lain tu, ya. Tu dia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Dia kata aku ni, ya, maha mengetahui, ya, apa yang ya tidak kamu ketahui. Habis masa ke? Ada masa lagi? 3 minit. Nampak tak boleh habis. Kita tengok lagi muka surat 8, ya. Ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah memberi maksud Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahawa Nabi Adam dipindahkan ke langit selepas disempurnakan kejadian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula tentang sifat surga yang dijanjikan di langit adalah surga yang kekal. Kalau dah masuk dalam tu tak akan keluar. Apabila sifat surga itu adalah surga yang kekal, maka tidak mungkin iblis yang kafir dalam masuk ke dalam surga. Surga itu surga yang tak boleh dimasuki oleh orang kafir. Kenapa pula kalau dalam Nabi Adam duduk dalam surga itu, macam mana si kafir boleh masuk dalam surga? Ini hujah para ulama. Maka tidak mungkin iblis yang telah kafir dapat masuk ke dalam surga untuk memperdaya serta menipu Adam alaihissalam. Ini kerana di dalam surga tidak akan ada sama sekali sebarang perkara yang keji. Lagi pula surga tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang yang kafir. Ini hujah para ulama. Ya, Al-Baqarah ayat 34. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat ketika mana Nabi Adam telah jadi tadi, ditiup roh dan dia hidup, sujudlah kamu kepada Adam. Dia perintah pada Azazil, waktu tu dia belum kafir lagi, ya. Azazil dari kalangan jin tadi, ketua jin tadi, dan juga para malaikat diperintah untuk sujud, bukan sujud menyembah, tapi sujud untuk menghormati, ya, penciptaan Adam sahaja. Maka seluruh malaikat semua sujud. Iblis, kecuali iblis tak nak sujud, ya. Sebab apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sebab dia dah ditarik balik dia punya untuk jadi khalifah tadi, ganti Adam. Dia tak puas hati, ya. Dia menolak dan juga dia takabur, dia sombong. Sejak daripada satu situ Azazil yang Islam tadi tu, yang mukmin tadi dilaknat oleh Allah, akhirnya minal kafirin, jadi kafir, tukar Azazil jadi iblis, ya.
Firman Allah, fawaswasa ilahi syaitana kana ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lalu iblis telah menimbulkan waswas kepada Nabi Adam. Dia berkata, hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak binasa? Kedua, kita akan sambung nanti pada masa akan datang. Yang benar itu datang daripada Allah, tidak datang daripada kesilapan saya, dan moga-moga ada manfaat pada saya daripada tontonan yang hadir. Yakin wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.